لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم في السماء وهو السميع إلا بالله بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله طاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Ahad, Rabu 20 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 27 Oktober 2021 Masihi. Sebanyak 115 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan pada hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 12,710 orang. Terdapat 46 tambahan kes-kes baru kepada 16 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 14 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman, di mana satu daripadanya, iaitu kluster Makmur Jaya Construction Staff House, adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 174 kluster. Dalam pada itu, terdapat 55 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 228 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 10,275 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,352 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 9 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 3 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 22 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan
bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,135 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 148,558 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 57.8% daripada jumlah penduduk negara. Di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula, seramai 42,008 orang iaitu 97% telah menerima 1 dos vaksin COVID-19 dan seramai 37,890 orang iaitu 87.5% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan di Pusat Kesihatan Muara pada hari Jumaat 29 Oktober 2021 dari jam 9 pagi sehingga 12.30 hari dan pada hari Ahad 31 Oktober dari jam 9 pagi sehingga 2.30 petang khusus untuk penduduk Mukim Serasa dan sekitarnya. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 bolehlah datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan ataupun pasport serta kad ataupun nombor BRUHIMS jika ada. Bagi mereka yang tidak mampu untuk hadir sendiri ke pusat-pusat kesihatan berkenaan disebabkan masalah kesihatan atau kesukaran bergerak, mereka boleh mendaftarkan atau didaftarkan melalui ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Sementara itu, sebagai persediaan bagi pelaksanaan vaksinasi di kalangan remaja berumur 12 sehingga 17 tahun, borang persetujuan vaksinasi ataupun consent form telah mula diagihkan kepada ibu bapa dan penjaga melalui Kementerian Pendidikan. Contoh borang persetujuan vaksinasi bagi kanak-kanak tersebut adalah seperti mana yang tertera pada skrin sekarang. Ibu bapa atau penjaga adalah dipohonkan untuk melengkapkan borang tersebut dan membawanya semasa sesi vaksinasi anak-anak BIS kita nanti. Ini diharapkan akan dapat membantu kelancaran pemberian vaksinasi COVID-19 apabila program tersebut dimulakan dalam masa terdekat ini. Sementara itu, para remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang tidak mengikuti sistem persekolahan resmi pula, seksi vaksinasi khas akan diaturkan pada penghujung pelaksanaan program vaksinasi bagi remaja berumur 12 ke 17 tahun nanti, di mana kaedah pelaksanaannya akan diumumkan kemudian. Sementara itu, hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam semasa larangan keluar rumah daripada jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 6 pelanggaran arahan tersebut telah di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun, di mana 5 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Di kesempatan ini, berhubung dengan bekas pesakit COVID-19 yang telah selesai menjalani pengasingan diri dan telah disahkan sembuh dari jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan kepada semua majikan bahawa bekas-bekas pesakit ini tidak perlu membuat ujian swab sebelum dibenarkan untuk bekerja semula. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar negara Brunei Darussalam senantiasa dilindungi dan dirahmati serta dijauhkan dari segala bala penyakit berjangkit. Mudah-mudahan kesemua pesakit-pesakit COVID-19 dikurniakan kesihatan dan kesembuhan sepenuhnya serta ahli keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menanangi sebarang musibah dan keadaan disebabkan oleh wabak COVID-19 ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih.
Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Hal-Ehwal Dalam Negeri. Majlis Yang Hormatnya mempersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Merujuk kepada Tuhan sementara kebenaran kemasukan dan keluaran negeri bagi Republik India dan lanjutan keempat buah negara di sub-benua India dan makluman penangguhan sementara kebenaran kemasukan dari Republik Indonesia masing-masing bertarikh 17 hari bulan Mei 2021 dan 19 hari bulan Julai 2021. Dengan ini, pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan mengambil kira kepada penilaian risiko Kementerian Kesihatan terhadap situasi pandemik COVID-19 di rantau ini dan di dunia global dari semasa ke semasa, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 sukacita memaklumkan mengenai pertimbangan keluar dan masuk negara Brunei Darussalam bagi perjalanan mustahak essential travel dari negara-negara yang disebutkan di atas adalah kini dibolehkan semula bermula hari Isnin 1 hari bulan November 2021 untuk perkara-perkara berikut. Pertama, kebenaran perjalanan masuk dan keluar negara bagi warga negara asing dari atau menuju 5 negara dari sub-benua India, iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan, dan Republik Rakyat Bangladesh. Bagi perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas dari atau melalui mana-mana lapangan terbang di sub-benua India dan perjalanan keluar dari negara Brunei Darussalam menuju ke sub-benua India. Kedua, kebenaran perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas daripada atau melalui mana-mana lapangan terbang di Republik Indonesia, sama ada secara penerbangan langsung, direct flight, maupun persinggahan, transit, melalui negara lain. Ketiga, warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara Brunei Darussalam dari negara-negara yang dinyatakan di atas dan kemudiannya ditarik balik pada pengumuman-pengumuman terdahulu adalah dikehendaki untuk mengemukakan semula permohonan perjalanan masuk mereka sebelum memasuki negara Brunei Darussalam nanti. Dan keempat, perjalanan mustahak essential travel yang dimaksudkan dalam kenyataan ini adalah bagi pemegang pas kerja yang sah atau dikeluarkan lesen pekerja asing oleh Jabatan Buruh serta pemegang visa lawatan perniagaan dan profesional yang disokong oleh kementerian atau otoriti yang mengawal selia sektor masing-masing. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan adalah tertakluk kepada penelitian Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 dan Task Force Hal Ehwal Rentas Sempadan dari semasa ke semasa serta mengikut prosedur operasi standard operating procedures yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan
www.gov.bn/travel portal atau menghubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun melalui email kepada travelapplication@gpm.gov.bn. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pihin dan Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media mukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Auda sebelum ajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Saya Dayanku Bibi dari Pelita Brunei. Soalan saya ditujukan kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Laporan media menyatakan bahawa panel penasihat Kesihatan Amerika Syarikat FDA telah menyokong penggunaan vaksin COVID-19 keluaran Pfizer Biotech dengan dos berkurangan khas buat kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Mohon pencerahan dan pandangan Yang Berhormat mengenai perkara ini dan apakah perancangan Kementerian Kesihatan mengenainya. Okey, terima kasih. Jadi berhubung dengan pemberian vaksin bagi kanak-kanak berumur 5 ke 11 tahun dan baru-baru ini seperti yang bisa kita nyatakan FDA baru meluluskan. Jadi alhamdulillah, jadi bagi golongan kanak-kanak macam ni usulnya ada cara untuk mengurangkan risiko mereka. Walau bagaimanapun ini baru keluar dari FDA punya kelulusan. Jadi bahagian teknikal Kementerian Kesihatan perlu melihat ia punya detail of the dorang punya research ni lah, dorang punya study ni. Apa yang Tani tahu, ia melibatkan dalam 2,000 lebih kanak-kanak pulang. Jadi Tani mau tahu secara terperinci lah kanak-kanak jenis mana yang ikut Tani. Berapa laki-laki, berapa bini-bini, ada yang berpenyakit kah, ada indah kah, ada ampus dan sebagainya. Jadi data-data ni belum kena kongsikan. Jadi Tani menunggu pihak Pfizer untuk mengongsikan data-data yang terperinci ni arah kementerian lah. Sudah ada baru Tani menduduki tentu-tentu kesesuaiannya dan macam mana risikonya lah ataupun kesan sampingan yang ada terhadap kanak-kanak 2,000 lebih ni yang menjalani percubaan vaksin ni. Jadi itu insyaAllah bila ada penilaian dan ketentuan daripada bahagian teknikal, insyaAllah akan dimaklumkan kepada orang ramai. Thank you, Yang Berhormat. This is James Memorial Briefing. Good afternoon to Yang Berhormat Pihin, Minister of Home Affairs, Yang Berhormat Datuk, Minister of Health. My only question for today is as we are moving towards the endemic phase, can Datuk share with us how group sport like football can be? Hanya akan disahkan bila Tani mempunyai purata 80% bilangan penduduk yang menerima vaksinasi. Transition Islam 70% satu. Jadi nanti bila sudah endemik ia akan dikongsikan lagi lah dengan lebih lanjut apa jenis sport yang dibenarkan. Tapi walau macam itu pun dalam 70% nanti bila masjid dibuka pun ada kebenaran di sana dibari. Tapi itu kemudianlah menyatakan dengan lebih lanjut bila Tani menghampiri tahap itu dan bila ditunduki properly oleh jawatan kuasa yang berkenaan. Yang Berhormat Datuk. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri atas penjelasan yang diberikan.
Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.